Hari ini kita akan start lecture kita yang pertama, iaitu Introduction to Problem Solving. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan link untuk slide ni saya dah bagi dalam Google Classroom. So saya nak awak jawab soalan-soalan yang ada pada sebelah tepi slide ni dan ini akan dikira sebagai attendance. So dalam first chapter ni ada beberapa perkara yang kita akan belajar. Okay, yang first, learn the technique of writing algorithms and pseudocode. Number 2, perform a schematic flow of logic in terms of flowcharts. And number 3, understand the fundamentals of structured programming language. Kiranya dalam chapter ni kita akan belajar tentang fundamental of programming. Saya tahu semua orang dah excited nak buat programming. Tapi sebelum tu kita kena belajar asas dahulu. Asas kepada programming adalah algoritma. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan algoritma? Ataupun dalam bahasa Melayunya algoritma. Okey, dalam semua computer application, seperti yang kamu tahu, kita mesti ada 3 benda ni. Input, proses dan output. Dalam proses tu, itulah yang sebenarnya kita gunakan algoritma. Ataupun secara definisi, a set of rules to obtain the expected output from the given input. Maksudnya ia adalah satu arahan, satu set arahan step by step dengan jelas dan cukup detail apa yang komputer perlu lakukan untuk mencapai sesuatu tugasan supaya dapat mengeluarkan output yang betul. Okey, saya bagi satu contoh yang mudah awak nak faham. Awak reti tak masak Maggi? Siapa yang tak reti masak Maggi kan? Maggi ni walaupun bahan dia yang sama je semua. Okey, katakan kita ada 3 je bahan. Maggi sepaket, air dan juga telur. Walaupun bahan ni sama, tapi cara masak Maggi tu sebenarnya ada banyak cara kan. Ada orang dia masukkan air, direbus dulu air, bila dah masak baru dia masuk Maggi. Ada orang dia masukkan air, dia terus masuk telur. Ada orang dia masukkan perencah dahulu. Ada orang, so macam-macam cara lah. So step by step, macam mana kita nak masak Maggi ni, itu adalah satu set arahan. Okay, arahan inilah yang kita panggil sebagai algoritma. So macam Maggi tadi maknanya sebenarnya ada lebih daripada satu algoritma untuk masak Maggi. Itu contoh kita kata bahasa layman lah, bahasa orang biasa. Rasa terliur lah nak makan Maggi. Kalau rasa terliur nak makan Maggi, boleh pause video ni kejap, pergi makan Maggi dulu. So secara teori, algorithm is a procedure for performing some calculation. Give the logic of the program. Okay, setiap program tu dia memerlukan logik untuk dia bertindak. Jadi kita perlu berikan arahan. Jadi logik itu yang kita panggil sebagai algorithm. A step-by-step description of how to arrive at a solution. If a procedure is formally defined, then it must be implemented in some formal language. Okay, bila kita dah define algoritma tu macam mana, apa step yang perlu dilakukan, jadi dalam komputer kita perlu bagi arahan tersebut dalam bentuk programming language. Okey, saya bagi satu contoh. Katakan saya nak buat satu program untuk mengira bilangan pelajar dalam sebuah kelas. Okay, ada ramai student dalam satu kelas. So macam mana kita nak bilang student ni? Biasanya kita akan kira satu persatu lah kan. Katakan cikgu kan. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Okey, kalau kita manusia biasa memang kita boleh kira macam tu. Sekarang kita nak bagi arahan kepada program. Katakan dalam kelas ni ada sebuah robot yang boleh mengira bilangan student. Okay. So sekarang saya nak bagi arahan kepada dia macam mana kita nak kira student. Saya tak boleh just cakap ke robot ni, robot kira semua berapa orang. Tak boleh macam tu. Untuk bagi arahan kepada mesin ataupun pada komputer, kita mesti bagi arahan dengan jelas satu persatu. So macam mana saya nak bagi arahan kepada robot untuk kira
bilangan student ni. Okey. So, contohnya kat sini, dia kena ada satu pemboleh ubah pada dia. Pemboleh ubah untuk dia pegang berapa nilai student. So, katakan satu pemboleh ubah tu kita bagi nama N. Let N, okey, N adalah menunjukkan kepada bilangan yang dia akan pegang. N equals to 0. Maksudnya sekarang N pada asalnya adalah kosong ataupun default value bagi N adalah kosong. Let N sama dengan kosong maksudnya setkan nilai awalan N kepada kosong. Okey, kemudian kita nak dia pergi pada setiap satu student ni dan untuk setiap satu student yang dia jumpa, tambahkan nilai N kepada 1 sebab dia nak bilang setiap satu orang kan. So, yang kedua dia akan buat for each student pun boleh, person pun boleh, student lah sebab nanti dikira cikgu pula. For each student in class. Apa yang saya nak buat? Untuk setiap student tu, saya bagi arahan kepada robot ni, set N sama dengan, apakah nilai N? N sekarang akan ditambahkan dengan 1. Maksudnya kalau tadi dia dah pergi pada student yang pertama, N sama dengan 1. Dia pergi kepada student yang kedua, N akan jadi, N tadi adalah 1. So, dia tambah dengan 1, N akan jadi 2. Dia pergi pada student yang ketiga, N akan jadi 2 tambah 1 iaitu 3. Jadi, for ini sebenarnya adalah merujuk kepada pengulangan. Okay, dalam konsep computer science, pengulangan ataupun repetition, ini kita panggil sebagai loop. Okay, ada elemen pengulangan. So, repetition ni adalah salah satu konsep lah. Akan ada banyak lagi konsep yang kita akan belajar selepas ini. So, ini salah satu contoh lah. Okey, sekarang katakan saya nak robot ni kira bukan one by one, tapi saya nak dia kira 2 orang sekali. Maksudnya tengok 2 orang, lepas tu lagi 2 orang, lagi 2 orang. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maksudnya kalau kita pakai algoritma macam ni, calculation kita akan lagi cepat kan? Sebab kira 2, 2, 2 bukannya 1, 1, 1. So, arahan dia akan jadi, okey, yang ini sama, let N sama dengan kosong, betul? For each pair of student, untuk setiap 2 orang, setkan N sama dengan N tambah dengan 2. So, dia akan buat, okey, mulanya N sama dengan kosong. Okey, mulanya N sama dengan kosong. Kemudian, bila dia dah kira 2 pair yang pertama, dia akan tambahkan dengan 2. So, N sama dengan kosong tambah dengan 2 sama dengan 2. Kemudian, N tadi dia dah jadi 2. Kemudian, dia tambah lagi dengan 2 sebab dia pergi orang yang next ni kan. So, akan jadi 4. Okey, dia pergi orang yang next ni tadi. 4 tambah dengan 2, dia akan jadi 6. So, itu adalah salah satu contoh arahan ataupun algoritma. Tapi cara kita tulis sekarang ni adalah tidak standard. Sebenarnya ada standard tertentu untuk menulis algoritma. Okey, cuba tengok contoh yang ni. Adakah kamu rasa ini satu algoritma? Cuba tengok. Did the guest eat chicken? If yes, non-vegetarian. No. Did the guest eat mutton? Yes, non-vegetarian. No. Dia tanya lagi, dia ada step. So, adakah kamu rasa ini adalah algoritma? Jawab soalan kat sebelah. Okey, sebenarnya memang ini adalah algoritma.
Sebab apa? Dia bagi step by step arahan untuk kita dapatkan last kali apa keputusannya. Adakah orang ni adalah non-vegetarian ataupun vegetarian. Cuma cara kita tulis tu adalah berbeza. Okey, next kita tengok satu lagi contoh. Ini adalah cara untuk kita solve cubic cube punya masalah lah. Kamu tahu kan cubic cube yang 4 segi macam ni, ada color-color tu. Macam mana kita nak selesaikan cubic cube tu? Sebenarnya ada algoritma, okay, untuk selesaikan dia. So yang ini step by step yang dia bagi ni, adakah ini kita panggil sebagai algoritma? Jawab soalan kat sebelah tu. Okay. Next, yang ni. Adakah ini algoritma? Obviously memang ini adalah algoritma lah. Kita memang ada step daripada mula sampai habis. Ini sebenarnya adalah algoritma untuk mendapatkan keputusan sama ada email address yang user tu bagi sama ada memang valid ataupun tak valid. Okay. So ini adalah algoritma. So yang dekat kanan ni adalah satu representation kepada algoritma iaitu dalam bentuk flowchart. Ini juga adalah definisi kepada algoritma. Well-defined algorithm always provide an answer and is guaranteed to terminate. Algorithm is a blueprint of a solution which can be implemented in any high-level language such as C, C++, Java, etc. Okey, ini adalah karakteristik kepada algoritma. Yang pertama, be precise. Macam contoh saya bagi tadi, untuk kira semua orang yang ada dalam dewan tu, kita kena precise. Bukannya kita cakap kira je. Tak boleh macam tu. Okay, precise. Be unambiguous. Unambiguous maksudnya tidak sama-sama, mesti jelas. Not a single instruction must be repeated infinitely. Okay. Arahan yang kita bagi, kalau ada pengulangan, ada repetition, jangan dia infinite loop lah. Jangan dia repeat sampai dia tak berhenti sampai ke sudah. Okay, macam tadi kita kata, kira bilangan semua orang dalam kelas. Kita tak kata kira orang. Kalau kita kata kira orang, dia akan repeat infinite loop lah. Okay. Selagi tak habis orang dalam dunia ni, dia akan terus kira. Tapi kita kata kira setiap orang dalam kelas. Okay. Itu contoh yang tak bagus lah. Contoh yang layman. Nanti kita akan tunjuk apa contoh infinite loop. Loop yang tidak pernah berhenti. Okay. After algorithm terminated, desired result must be obtained. Okay, pastikan selepas algoritma tu tamat, kita mesti dapat result yang kita nak. Kalau kita tak dapat juga result yang kita nak, maksudnya algoritma tu tak habis lagi lah. Next, kita tengok key features of algorithm. So, tadi saya kata salah satu benda yang ada dalam algoritma adalah repetition. Selain daripada itu, kita ada sequence, decision dan macam tadi repetition. Okey, apa itu sequence? Sequence tu step by step lah. Okay. Each step of the algorithm is executed in the specified order. Bila kita bagi algoritma ataupun kita bagi arahan, kita mesti bagi step by step. Kita tak boleh cakap satu kali macam tu saja. Okay, kita mesti ada step. Contoh macam ni. Step 1, input the first number as A. Step 2, input the second number as B. Step 3, set sum equals to A plus B. Step 4, print sum. Step 5, N. Nampak tak? Ini adalah satu contoh algoritma. Arahan yang diberi adalah jelas dan sangat detail sampai habis. Okay. Okay, yang kedua adalah decision. Decision statement are used when the outcome of the process depend on some condition. Contoh macam yang vegetarian tadi. Okay. Kalau dia macam ni, dia apa? Kalau dia macam ni, dia apa? Okay, itu adalah condition. If the condition is true, then the process is executed. This form is commonly known as the if-else construct.
Okay, kita tengok contoh. Input the first number as A, input the second number as B. Lepas tu kita ada if. Okay, if A equals to B, then buat apa? If A equals to B, then print equal. Else, print not equal. So, if else ini kita panggil sebagai decision ataupun condition. Yang ketiga, ini macam tadilah, repetition, pengulangan. Involve executing one or more steps for a number of times. These loops execute one or more step until some condition is true. Okay, loops dalam bahasa Melayu kita panggil gegelung. Bunyi tak sedap sikit. Loops Okay, ini contoh algoritma untuk loop. Initialize. Okay, set I equals to 1, N equals to 10. Ini adalah dia set nilai awalan. Repeat step while I less than N. Macam tadi dia pakai for, yang ni dia pakai repeat. Boleh juga, asalkan kita menunjukkan pengulangan. Okay, print I, N. Okay, macam tadi contoh yang saya bagi, semuanya macam cara yang tak standard lah untuk represent algoritma. Actually, ada dah standard yang dibuat oleh researcher untuk kita represent algoritma secara standard. Sebenarnya ada dua cara untuk kita represent algoritma. Sama ada melalui cara graphical ataupun secara textual. Teks lah. Okay, grafik ada banyak cara. Salah satu caranya adalah flowchart. Ini yang awak akan belajar dalam subjek ni lah. Okay, dah ada banyak chart lagi lah. Contohnya binary tree. Contohnya DFD, decision flow diagram. Contohnya kalau dalam OOP kita ada sequence diagram. So memang ada banyak lah. Tapi yang kita akan belajar dalam subjek ni hanya flowchart saja. Okay, text kita boleh represent. Cara yang tidak menggunakan apa-apa programming language, kita pakai pseudocode. Dan kita juga boleh implement dia menggunakan programming language. So, dalam subjek ni, satu, awak akan belajar tentang flowchart. Yang kedua, awak akan belajar tentang pseudocode. Yang ketiga, awak akan belajar implement menggunakan programming language, iaitu dalam subjek ni kita akan pakai programming language C programming. So, dalam flowchart ada beberapa simbol yang kita kena tahu. Yang pertama adalah start ataupun end. Okay, biasanya orang tulis dalam bentuk macam ni. Ataupun boleh juga buat bentuk oval macam ni. Sama je. Okay. An oval represent a start or end point. Okay. It is a terminal symbol. Always the first and last symbol in flowchart. Kita mesti start dengan ni dan habis pun dengan simbol macam ni. Dalam dia kita kena tulis start ataupun end. Next kita ada arrow. Okay, daripada satu simbol ke next simbol tu kita kena represent dengan arrow. Illustrate sequence in which instructions are executed. And then kita ada input ataupun output. Input atau output kita mesti pakai parallelogram. Okay, dia punya simbol macam ni, macam empat segi tapi empat segi sengit macam tu. Okay, jangan buat tegak. Tegak maksudnya lain. Tegak adalah untuk proses. Input output kita kena pakai yang sengit. Get input from user or display result to them. And then proses. Proses ni yang algoritma kita tadilah. Contohnya kita nak buat n sama dengan n tambah 1. Itu kita masukkan dalam proses. Okay, a rectangle represent a process. Also called as an activity, represent arithmetic and data movement instruction. Next kita ada decision. Okay, keputusan macam if else tadilah. Apa yang perlu dibuat. Okay, ini kita represent dengan bentuk diamond. Used to depict a yes or no question or a true or false test.
the arrow should always be label. Bila kita keluarkan dia punya arrow tu, contohnya macam ni. Okay. Kita kena tulis juga dia punya label. Mungkin kat atas ni yes, kat tepi ni no. Ataupun yang ni true, yang ni false. Condition dia lah. Kalau pergi sini jadi apa, kalau pergi sini jadi apa. Okey, jom kita tengok satu contoh. Ini adalah satu algoritma yang diberi untuk mengira jumlah dua number. In order to find the sum or total value of two given numbers, first you need to read the first number, then read another number. After that, calculate the value of first number added with second number. Then print the value of result. Okey. Ini adalah dalam bentuk karangan macam ni. So memang tak standard untuk represent algoritma dalam bentuk karangan. Jenuh kita nak baca kan. So kita kena represent dalam bentuk sama ada graphical ataupun text. Next lecture kita akan belajar. Dalam lecture ni kita akan belajar macam mana nak represent dalam bentuk flowchart. So first kali, cara dia, kamu kena kenal pasti yang mana satu adalah input dan juga output. Okay, tanda yang tu dulu. Dalam ni, okey, ini tujuan dia nak sum. Ini adalah dia punya result yang dia nak. Okey. And then first you need to read. Nampak perkataan read tu maksudnya dia nak input lah. Okey, input dia adalah first number and then read another number. Okey, dua ni adalah input. First number, ini kira second number lah kan. Okay, so proses dia adalah calculate the value of first number added with ni adalah proses dia. Ini adalah input, dua ni adalah input, ini adalah dia punya proses. Then print the value of result. Ini adalah dia punya output. Okay, so macam mana rupa dia punya flowchart? Ini saya tunjuk dulu. Macam ni. Kita mula dengan start. Kemudian arrow. Read A. Read A maksudnya dapatkan input dan bagikan dia kepada satu jenis pemboleh ubah yang kita panggil sebagai A. Ni first number lah ni. First number ni kita panggil dia A. Kemudian read B, dapatkan input daripada B. Ni adalah number yang kedua. So nampak dua-dua ni bentuk dia adalah parallelogram. 4 segi sengit. Ini dua ni adalah input. Kemudian kita nak buat dia punya proses. Proses dia calculate sum as A plus B. Actually kalau kamu tak tulis calculate sum S ni pun tak apa. Terus tulis A tambah B pun boleh juga. Kemudian kita nak dapatkan dia punya output. Oh, dalam contoh ni salah sikit. Actually print sum ni kena dalam bentuk sengit sebab ni adalah output. Sorry, ni gambar saya ambil daripada internet. Okey, dia patutnya kamu kena buat macam ni. Sebab dia adalah output. Bila print je, kamu mesti pakai bentuk macam ni. Jangan pakai bentuk proses. Okay. So, bila kita nak trace balik dia punya value, sama ada result ni betul ataupun salah, macam mana? Kita kena trace satu persatu lah. Start. Katakan nilai A adalah 259. Kemudian nilai B 256. So, kita calculate sum sama dengan tambahkan 2 tadi. Kemudian dia akan print nilai ni. N. Ini contoh gila kita nak trace dia punya output lah. Okey, ni lagi satu contoh flowchart. Apa yang dia nak buat ni? Cuba tengok apa yang dia nak buat. Okey, dia start. Dia setkan count sama dengan 0. Kemudian print hello world. Nampak tak? Print adalah satu output. Jadi dia duduk dalam parallelogram. Okay, print hello world.
And then count sama dengan count tambah 1. Okay, proses dia. Lepas dia buat print, dia tambahkan nilai count. Is count less than 10? Ini adalah satu condition. Kalau count tu adalah kurang daripada 10, kalau dia yes, nampak tak dia ada label dia. Kalau dia betul kurang daripada 10, selagi dia kurang daripada 10, dia akan ulang balik proses tadi. Dia akan print hello world. Dia akan ulang lagi. Okey, maksudnya count sama dengan 1. Okey, dia print hello world. Okey, kita start daripada awal. Sekarang count adalah 0. Kemudian dia print hello world. Output dia akan print hello world. Okey. Kemudian count dia akan tambahkan dengan 1. 0 tadi akan jadi 1. Kemudian dia tanya, adakah count kurang daripada 10? Adakah 1 kurang daripada 10? Ya, betul. Okey. So dia akan naik atas balik. So dia akan print lagi sekali hello world. Kemudian dia akan tambahkan count dengan 1. 1 akan jadi 2. Kemudian dia tanya lagi, adakah count kurang daripada 10? 2 adakah kurang daripada 10? Yes. Jadi dia akan naik lagi sekali, dia akan print lagi. Okey, dia akan buat benda ni sampai 2 ni akan jadi 3, dia akan jadi 4 dan yang ni pun dia akan print lagi. 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sampai last sekali dia dah jadi 10. Bila dah jadi 10, yang ni pun patutnya dia dah print sampai 10 kali lah. Okey, dia akan tanya, is count less than 10? Adakah nilai count ni tadi adalah kurang daripada 10? Betul ke tak? Dia dah jadi tak betul. Sebab 10 bukannya kurang daripada 10. 10 adalah sama dengan 10. So, sekarang dia akan jadi no. Bila dia akan jadi no, dia akan pergi pada end. So, nampak program kita dah tamat. Ini salah satu cara untuk kita trace kita punya algoritma flowchart. So, ini adalah lagi satu contoh. Untuk yang ni saya nak awak try trace sendiri dia punya output dan tulis jawapan kat sebelah. Okay. Next, significance of flowchart. Kenapa kita kena guna flowchart? Help programmers understand the logic of complicated and lengthy problem. Macam kalau saya tulis macam bentuk karangan tadi memang jenuh nak faham lah sebab susah kan. Lagi senang kalau kita tengok dalam bentuk grafik macam ni. And then limitation. Flowchart ni dia bukan perfect lah. Dia masih ada lagi kekurangan. Okay, time consuming activity. Many times flowchart of a complex program becomes complex and clumsy. At times a little bit of alteration in the solution may require complete redrawing of flowchart. Essential of what is done may get lost in the technical details of how it is done. No well-defined standard that limit the details that must be incorporated into a flowchart. So, flowchart ni sebab dia ada beberapa kekurangan. Sebab tu researcher ada buat lagi beberapa jenis chart yang lain lah untuk mengatasi dia punya kekurangan. Contohnya data flow diagram dan dalam OOP ada banyak lagi diagram lain untuk mengatasi kekurangan flowchart. Tapi basicnya boleh katakan semua orang yang masuk universiti lah mesti tahu tentang flowchart. Okay. Okey, jom kita tengok contoh soalan. Draw the flowchart to calculate the sum of first 10 natural numbers. So, maksudnya apa yang dia minta kat sini? Okey, dia nak kita buat satu flowchart untuk dapatkan apakah jumlah 10 natural number. Natural number tu maksudnya number biasalah 1, 2, 3 sampai 10. Maksudnya dia nak apakah jumlah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 sampai
10. Apakah dia punya result? Okay. So, untuk buat flowchart ni, kita kena tahu dia punya algoritma. Okay, untuk buat flowchart, cara dia sama ada kamu pakai tulis tangan sendiri ataupun kamu juga boleh gunakan software. First sekali, saya akan ajar macam mana kamu nak guna, kamu lukis lah. Okay, first untuk lukis dia, first sekali kena ada start. Standard lah ni, mesti ada start. Alright. And then dia akan ada anak panah ke bawah. So kita tengok soalan ni, apa yang perlu ada? Dia punya output, kita tahu dia nak sum. Okay, input dia adalah 10 natural number. Proses dia, kalau nak sum tu mestilah nak ada proses tambah kan? Okay, maksudnya dekat sini, kamu boleh buat terus read A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Read A sampai J, lepas tu tambah, lepas tu print N. Itu saja. Boleh. Tapi cara yang lagi bijak adalah kita gunakan repetition. Okay, gunakan loop. So, untuk gunakan loop, first kali kita kena assign nilai awalan. Nilai awalan selalunya kita guna I. I sebagai penunjuk. I merujuk kepada iterator. I, kita setkan dia kepada kosong. Saya tunjuk contoh dulu. I sama dengan kosong. Kemudian nilai sum kita set dulu. Nilai sum sama dengan kosong. Okey. Sum ni total. Ini adalah proses. Bukan input, bukan output. Dia adalah proses. So, kotak 4 segi. Okey, next. Next, baru kita dapatkan input. Untuk dapatkan input, dia punya kotak tu adalah bentuk macam ni. Read apa? Read number lah. Sama ada read N ke read 6 ke, suka hatilah kamu nak tak apa kan. Saya pakai 6 lah. Okay, read 6. Kemudian, lepas dia dah tambah, dia akan increase, dia akan buat proses ni. Okay, dalam proses apa dia akan buat? Dia akan setkan nilai sum ni tambah dengan 6. Okay, sekarang kamu tengok nilai I adalah kosong, nilai sum adalah kosong. So, lepas dia read 6, katakan 6 kita adalah 1 kan. So, sum apa dia akan buat? Dia akan tambahkan sum dengan nilai 6. 6 adalah 1. So, kosong tambah 1, dia akan jadi 1. Okay. So, sum sama dengan sum tambah dengan 6. Sum tadi adalah kosong, 6 yang first kita baca adalah 1. Kosong tambah 1, jawapan dia sum akan dapat 1. Okey, kamu kena ingat, cara tulis dia berbeza dengan matematik. Kalau matematik kan 1 tambah 2 sama dengan 3, A tambah B sama dengan C, contohlah kan. A tambah B sama dengan 12, ini algebra kan. Kalau dalam matematik, proses ni kita buat kat depan, and then assignment, and then result dia kat belakang. Tapi kalau dalam programming ataupun dalam mana-mana algoritma lah, ini mesti duduk belah depan. Ini maksudnya proses yang kita buat dekat belakang ni kita akan assign kepada yang kat depan ni. Sebenarnya tanda sama dengan ni bukannya merujuk kepada sama dengan macam dalam matematik ni. Dia adalah assign. Okay, beri kepada nilai sum tambah dengan nilai 6, beri kepada sum. Ingat dia mesti duduk belah depan. Okey. So, proses yang kedua, kita kena tambahkan kita punya I tadi. Sebab kita nak buat loop kan, iterator tu. I
sama dengan I tambah dengan 1. Okey. Next, kita akan ada satu condition. Apa yang dia nak check? Dia nak check sebab tadi kita limitkan dia kepada 10 kan, 10 natural number. So I ni dia nak 10 saja. Sebab apa? Sebab nak 10 number saja. Adakah I masih lagi kurang daripada 10? Kalau dia masih kurang daripada 10, okey, ulang balik. Repeat balik proses ni. Ulang balik proses ni sampai read number. Sorry saya susah sikit nak control bila macam ni. Okey, so kalau dia memang kurang daripada 10, yes, dia akan naik balik, read balik number. Okey, dia akan ulang lah. Kalau no, apa jadi? Takkan habis je kan? Dia akan print lah. Dia akan print out. Apa yang dia nak print tadi? Dia akan print out sum. Kemudian baru dia akan end. Last kali mesti habis dengan end. Okey. Siaplah kita punya flowchart. Tapi macam mana kita nak trace sama ada flowchart kita ni betul ataupun salah? So kita kena buat baliklah proses ni. Proses untuk trace output ni. Okey, sekarang kita cuba trace balik kita punya ni. Saya buat balik baru. Okey, start. I sama dengan kosong, sum sama dengan kosong. I sama dengan kosong, sum sama dengan kosong. Read 6. Okey. 6 ni kita dah tahu dah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 kan. Okey. Read 6. Okey. And then sum. So 6 sekarang. Yang pertama 6 adalah 1. And then sum sama dengan sum tambah 6. Sum tadi adalah kosong. Kosong tambah dengan 1 akan dapat 1. Kemudian, I sama dengan I tambah 1. I tadi adalah kosong. Kosong tambah dengan 1 jadi 1. Kemudian di turun bawah dia akan tanya I, adakah I masih kurang daripada 10? Betul. 1 masih lagi kurang daripada 10. Jadi dia akan naik balik, dia akan read 6. 6 sekarang adalah 2. 6 adalah 2. Lepas tu, sum sama dengan sum tambah 6. Sum adalah 1 tambah 2, jawapannya adalah 3. Okay. And then, I sama dengan I tambah 1. I tadi adalah 1. So, I 1 tambah 1 akan jadi 2. Kemudian di turun bawah, adakah masih I kurang daripada 10? 2 betul kurang daripada 10. Okey, dia naik atas balik, dia read 6. 6 sekarang adalah 3. Kemudian turun bawah balik, sum sama dengan sum tambah 6. Sum adalah 3. 3 tambah dengan 3 jadi 6. Kemudian I tambah dengan 1. I akan jadi 3. Adakah I masih lagi kurang daripada 10? 3 still kurang daripada 10. Betul, dia akan naik atas balik. So 3 akan jadi, bila dia read 6, dapat 4. Okey, 4. Sum tambah dengan sum tambah 6. Sum adalah 6 tambah dengan 4 dapat 10. Okey, I tambah 1, 3 jadi 4. Okey, 4 still kurang daripada 10. So, read lagi. Dan seterusnya lah. Ini saya nak kamu trace lah sampai habis. Tapi last kali bila kamu trace ni, jawapan yang kamu dapat tu, bila kamu tekan kalkulator semua dapat, mesti sama jawapan dia. So, itu baru kita tahu bahawa kita punya flowchart ataupun kita punya algoritma ni adalah betul. Ini kamu teruskan lah. Saya tak larat nak buat apa dulu. Okay.
Okay, next exercise. Draw a flowchart to calculate and print the average of 5 numbers. Untuk soalan ni saya nak demo pula macam mana kalau kamu nak buat flowchart dengan cara kita buat dalam software terus. Okay, so kita kena guna tool Awak boleh guna Microsoft Word tapi dia susah nak control dan tak standard lah. Lagi bagus kalau awak guna tool yang memang untuk buat flowchart. So dalam subjek ni kita akan guna draw.io sebagai tool untuk buat flowchart Okey, awak boleh pilih sama ada nak save dekat Google Drive ataupun dekat awak punya device. Tapi kena ada internet lah. Ini kita pakai online tool saja. Okey, create new diagram. Okey, tadi kan saya cakap ada macam-macam jenis diagram kan untuk represent awak punya algorithm. So ini contoh-contoh lah diagram yang ada. Awak boleh pilih blank terus ataupun pilih flowchart pun boleh. Okay, create. Okay, bila kita pilih flowchart, dia automatik akan buat satu contoh flowchart dekat sini. So, tak payah pakai lah yang ni. Okay, select semua ni. Delete. Okay. Rename awak punya diagram. Klik kat sini Saya bagi nama exercise 2 lecture. Rename. Okay. So, apa soalan kita tadi? Draw a flowchart to calculate and print the average of 5 numbers. So, actually soalan ni macam extend sikit je daripada soalan tadi. Soalan tadi nak tambah semua number, yang ni untuk tambah dan dapatkan dia punya purata. So, tambah semua, lepas tu bahagi dengan dia punya quantity je lah kan. Okay. So, kita start. Okay, awak klik di situ. Sama ada awak terus klik, dia akan keluar ataupun awak klik dan drag. Kemudian untuk masukkan tulisan, awak boleh double klik. Okay, double klik untuk masukkan tulisan. START, start. Kemudian awak boleh resize lah macam ni. Okay. Kemudian lepas start apa ada? Kita akan buat dia punya proses ni. I dan juga sum. Sebab soalan average pun lebih kurang ni je kan. Kita extend sikit je. Okay. Saya buat lebih kurang samalah. Okay, kita cari proses yang ni rectangle, drag. Okay. Bila dia dah nampak garisan biru macam tu, maksudnya dia dah align tengah-tengah cantik macam tu lah. Okay, stop dekat situ. Okay, sekarang start ni dia bersambung dengan ni kan. Okay, bila awak mouse over kat sini, nampak kan dia keluar arrow tu atas bawah kiri kanan. Klik arrow bawah, dia automatik akan bersambung dengan sini. Nampak tak betapa senangnya kita pakai software ni berbanding dengan kita buat dalam Microsoft Word. Lagi susah kan? Okay, so kat sini apa saya buat? I sama dengan I sama dengan kosong. Ni kita initialize dulu. I sama dengan kosong. Sum sama dengan kosong. Ini initialize, kecilkan sikit. Okay. Kemudian apa jadi kat bawah tu? Okay, kalau kita mouse over macam ni, kita klik kat bawah, automatik. Macam tu pun boleh juga. Kita boleh pilih apa option yang ada. Okay. So, lepas I sama dengan kosong, sum dengan kosong, kita akan read number kan? Yang ni input. Nampak? Terus dia buat. Read N lah saya pakai. Okay, nak drag dia, tarik atas sikit. Macam tu. Read N. Lepas tu, lepas read N, apa jadi? Kita akan tambahkan kepada sum.
sum sama dengan sum tambah n. Kemudian I sama dengan I tambah 1. Okey, tarik ke atas sikit. Kemudian apa jadi? Tengok balik tadi. Kita ada condition. Dalam soalan kita, adakah dia kurang daripada 5 kan? Pilih diamond. Adakah I masih lagi kurang daripada 5? Okey, kalau yes. Okey, nampak sekarang dia nak pergi ni macam susah kan? So, awak tarik dia dari ujung tu masuk ke sini. Read. Okey, saya tunjuk lagi sekali. Nampak tak yang kalau hijau tu? Okey, klik kat situ. Dan masukkan dia kepada read. Tapi sekarang dia nampak tak cantik kan? Awak tarik dia kat sini. Tarik dia bagi elok-elok. Okey. Kemudian labelkan dia. Ini yes kan? So, ini bila cursor kat sini, double klik. Dia akan keluar teks itu, maksudnya label lah, yes. Okey, awak nak biar dekat situ pun boleh ataupun awak nak tarik di atas sikit pun boleh. Tak kisah. So, kalau yes, dia akan read balik. Kalau no, no maksudnya dia dah cukup 5 lah kan? Kalau dah cukup 5, apa kita akan buat? Kita bukan nak print sebab ini adalah average kan? Kita kena buat satu lagi proses iaitu kita kena bahagikan dengan dia punya kuantiti. Kuantiti dia adalah 5 lah kan? Sebab kita nak average of 5 numbers, kita kena bahagi dengan 5 lah. So, kita setkan average sama dengan sum bahagi dengan 5. Actually kat sini awak kena initialize jugalah. Average sama dengan 0. Okey. So, bila dah dapat tu, baru kita akan print dia punya output. Output bentuk macam ni Print apa? Print average. Okey. Lepas print average, settle lah N. Kecilkan sikit, bagi cantik sikit. Okey. Macam itulah flowchart. Nampak? Senang je kalau kita pakai software ni. Okey, ini tertinggal ni tadi tak buat no. Okey, yang ni kita tak letak teks lagi, patut letak no kan. So, kalau double klik, dia tak nak keluar juga. Okey, tak apa, tak ada masalah. Awak drag je teks ni kat sini. Drag. Kita nak letak no. Edit lah. No. Okey, so macam itulah flowchart. Kemudian, kalau awak nak save dia sebagai gambar, okey, export as, ni ada pilihan. Awak nak export sebagai PNG ke, JPEG ke, PDF ke. Selalunya JPEG ataupun PNG lah kan. Kalau awak nak masukkan dalam Microsoft Word, JPEG boleh. Export lah. Nak save dekat Google Drive ke, nak save dekat punya komputer ke, download lah. Download macam biasa. Okay. Alright, so cukuplah kita punya lecture untuk kali ini. Next kita akan buat satu online tutorial session ataupun online lab session lebih kurang. Apa yang saya nak awak buat, awak kena jawab soalan yang dalam peer deck ni dan dalam slide yang saya bagi ni, and awak kena juga jawab soalan dalam
lab modul yang saya bagi. So cara untuk jawab tu saya akan bagi tahu dalam Telegram. Dan kita akan jumpa next time. So untuk slide yang last ni tolong bagi feedback untuk lecture ni, apa yang kurang ke ataupun apa yang awak nak saya fokus dalam next lesson, tolong bagi tahu. So next kita akan belajar berkenaan pseudocode. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.